kriteria pemilihan lagu AJL bukan pada persembahan semata-mata. Tak boleh kita nak bagi 8 lagu balada dalam satu pertandingan. So kita akan mulakan sidang media dengan Ketua Juri, Datuk Mozani Ismail, dan juga dengan Puan Nini Yusof, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Rakan Television Media Prima, and have Russell, Puan Syahila, and Abang Jamil Production. So ada soalan boleh mulakan sekarang? Silakan. Okey, Datuk, dari segi juri, sejauh mana tahap kesukaran untuk memilih lagu pada kali ini? Sebab nampak kalau kita sebagai audience pun quite tahu pasal all the contestant kan, very kata orang karya diorang macam dekat-dekat dan kekuatan tu agak sama pada pandangan kami lah. So dari segi juri macam mana betul? Okey, Assalamualaikum semua. Okey. Pada penjurian, saya perlu menyatakan inilah muzik-muzik yang paling suka. Saya dan para juri memilih 12 lagu daripada 30. Memilih 12 dari 30 tu sangat suka. Kerana satu, semua genre dicampur aduk sekalikan. Jadi 70% daripada 30 lagu tu banyak pada lagu-lagu pop balada. Dan yang lebihnya ada hip hop, ada lagu-lagu pop kreatif dan juga lain-lain genre. Jadi dalam memberi pengiktirafan pada semua pengkarya seni, kita tidak boleh melihat kepada satu genre saja. Sebab tu saya dan para penjuri semua melihat daripada semua segi supaya pemilihan 12 tu menepati ke semua genre yang ada. Jadi keseluruhannya saya amat berpuas hati. Mesti ada lagu-lagu yang bagus juga dinilai, tapi kita kena lihat kriteria pemilihan lagu AJL bukan pada persembahan semata-mata. Persembahan dalam album 15%, live 15%. Tetapi struktur kreativiti lagu itu ialah 40%. Maknanya perjalanan atau pembikinan melodi lagu itu bersama lirik 20% memainkan peranan yang sangat besar. Penyanyi ialah perantaraan. Tetapi apabila lagu itu dah masuk ke khalayak, semua akan jadi juri lah. Termasuk tuan-tuan dan perempuan. Tapi saya yakin dengan pemilihan para juri, Cik Azlan Abu Hassan, Jadi Jin, LY, Cikgu Syafinas dan juga sebelah Cikgu Damien. Jadi kita telah melihat keseluruhan, mengkaji dan mengupas, menganalisa dan menyanyi di album satu hal, menyanyi di live adalah satu lagi perkara yang kita kena lihat. Markah dia dekat tak tu? Yes, sangat dekat. Utamanya 1 sampai 15 terbaik tu. Maksud saya lagi 8 ke 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 memang dekat. Lagu-lagu yang lain tu yang tak perlu saya reveal sini. Tapi mungkin nanti penjurian akan berlaku semula lah untuk pemilihan dalam kelas. Tengok kali ni pula yang duet macam agak mendominasi. So what makes them outstanding? Adakah kerana memang diorang very the composition of the song ke ataupun cara persembahan ke macam mana? Mencipta lagu untuk duet, kalau mencipta untuk lelaki dia ada range dia. Kalau mencipta untuk perempuan ada range dia. Tetapi kreativiti pencipta membuatkan lagu untuk duet tu kita ambil kira. Kadang-kadang duet tu apa? Bagaimana antara chemistry antara penyanyi itu. Misalnya Amir Masdi dan Dayana Faiza. Bagaimana gabungan harmoni yang berlaku dalam tu, selain daripada kupahan dan lain-lain lirik dan sebagainya, itu saya lihat dan live performance. Dan itu yang membawa lagu tu berada dalam the best duel lah. Ya. Ada lagi? Untuk final pula, konsepnya dari sikit production dah fikir ke macam mana perjalanannya? Konsep untuk yang mana? Konsep untuk festival je. Kami dah fikir demi konsep lah, tapi cuma kita nanti akan mengumumkan demi konsep sebab kita akan tengok demi trend yang lady, so kita nak buat macam flashback dimensi sikit lah, in terms macam old school dengan yang current sekarang kita ada.
Macam kita pendirian pula Datuk. Ya. Kata kita setiap tahun kita mencari satu lagu yang ada ada direction kan. Ya. Nak juri nak macam mana? Kita melihat secara kita lihat secara keseluruhan bagaimana lagu itu boleh diangkat, bukan saja di peringkat kita dalam industri, bagaimana dia boleh diangkat punya ciri-ciri antarabangsa daripada semua penyampaiannya, penyanyinya, struktur pembikinan melodinya dan juga persembahannya. Banyak lagu yang viral, yang mendapat followers yang ramai di YouTube. Tapi itu kita tidak akan terperangkap. Yang penting ialah persembahan di atas stage. Sebab saya tak payah namakanlah. Ada bagus ciptaannya, tapi dalam album tu kita dengar lain, tapi bila sampai ke live performance tidak berlaku seperti yang kita harapkan. Itu sajalah. Tapi bagi saya kebanyakan saya boleh katakan 30 lagu tu mempunyai satu cita rasa yang tersendiri lah. Sebab cipta tu kreativitinya pelbagai. Cumanya perlu diingat, macam saya kata, bukan saja dalam industri ini ada lagu balada, kesemua ada. Dan saya walaupun of course juri ada kita punya keinginan masing-masing, tapi bila kita buat juri, kita akan duduk di tengah-tengah, walaupun lagu orang muda, tapi kita yang mengikuti perkembangan lagu semasa, kita tahulah bagaimana kita dapat memberikan markah yang saksama pada semua lagu-lagu yang dijurikan. Kadang-kadang Datuk dah sebut pasal antarabangsa tadi kan. Macam contoh ada lagu yang dah mendunia pun, tapi tak masuk pun ke 30 lagu yang terbaik. Contoh? Cinta Sejati. Cinta Sejati by Aiman Siddiq dan Azli Siddiq. Yang kurang undiannya di muzik. So macam di awal dia tak masuk dalam muzik. Banyak faktor, kadang hantar lambat. Okey, berkenaan dengan carta. Carta kita run carta kita 52,000 satu tahun. Jadi carta kita ni dari segi pencalonan, macam mana saya jelaskan sebelum ni, kita untuk masuk ke dalam kita punya pencalonan dia perlu melalui tapisan daripada markah daripada juri profesional. Dan lepas juri profesional baru kita masuk ke dalam carta untuk dicalonkan. Bila dia berada di dalam carta based on undian daripada peminat-peminat, ya, untuk menaikkan sama ada dia kekal ataupun jatuh daripada carta. Jadi macam kalau kata you sebutkan tadi, di luar negeri dia diterima, tetapi di dalam carta muzik-muzik itu jatuh kurang, jadi maksudnya dia tidak mendapat tempat di kalangan domestik itu. Ya. berapa lama 52 minggu keseluruhan? 52 minggu. 52 minggu. Ya, setahun. Datuk ada sekarang ada dekat Twitter ni ada trending dia kata apa penilaian juri kalau one of the juries tu adalah juga terlibat dengan lagu yang bertanding. Faham? Sebab kan dia mungkin seperti arranger ke ataupun dia adalah producer ke kan, macam mana? Pernah berlaku dulu. Industri ni kecil. Yang nak menjuri tu tak ramai. Nampak lagu tu banyak. Tapi saya sebagai ketua juri, dari awal lagi sudah memaklumkan kepada pihak juri, sekiranya ada yang terlibat sebagai penggubah, produser, jangan menjurikan lagu berkenaan. Dan Cik Jamil dan juga bahagian produksi pun sudah bermaklum. Saya tahu perkara ini pada awal lagi. Jadi saya mengambil langkah sebagai ketua juri, tidak akan melayan keadaan sebegini ya. Kalau ada juri yang terlibat, maka dia tidak akan menjuri untuk lagu tersebut. Untuk lagu tu dia tak akan juri. Dia tak juri. Kosong daripada dia untuk lagu. Kosong daripada dia, daripada awal untuk lagu tu sajalah. Kan? Tak ada isu sebenarnya. Sebenarnya dulu pun Helen Yap pun berlaku, tapi sebabnya tak viral. Tapi dia sendiri pun mengaku dia terlibat. Jadi bila kita tahu benda tu, dan saya pun dah tahu pada awal, tapi bila saya perlukan kepakaran dia untuk menjurikan, sebab kita nak set juri yang lain daripada lain yang dulu itu aja. So bagi orang yang berkelulusan tinggi macam Jani Chin yang dah involve daripada zaman Sudirman ke ini, dia tidak pernah menjadi juri. Tapi saya tahu dia mempunyai kepakaran untuk menjuri, dan saya yakin dia membuat pilihan terbaik dan mengikut apa yang kita telah tetapkan, tidak menjuri pada lagu Aina Abdul. Untuk final nanti bang, adakah juri yang sama?
untuk final kita masih belum menetapkan Ya. siapa barisan Ya. juri kita menghadiri 12 lagu yang Ya. yang pilih hari ini. Tapi kita perlu tengok dalam penjurian kita normally kita akan pilih juri yang komposer ataupun penggiat industri hiburan yang pelbagai latar belakang. Memandangkan dalam 12 lagu kita ni tidak ada pelbagai genre. Jadi contohnya kalau macam Datuk Mozani dia lebih kepada ballad, juri-juri yang lain kita kena cari juga yang lebih kepada rap, yang lebih kepada rock. So kat situ kita mix up. Kita punya kepakaran setiap juri kita itu untuk kita adili 12 lagu yang berbagai genre yang kita ada. Baru kita boleh dapat result yang kita rasa adil pada semua genre muzik. Ya. Untuk juri nak tanya dulu. Ya. Kita lihat dalam 12 lagu ni banyak majoritinya komposer-komposer muda. Mungkin Datuk boleh komen sikit. Kebangkitan lagu. Bukan dalam ni 30 lagu tu, Yes, semua betul. banyakkannya komposer muda. Dan saya rasa inilah masa mereka dengan teknologi, dengan penyanyi-penyanyi hebat yang ada sekarang ini, kombinasi itu telah membawa kepada satu kreativiti yang di luar jangkaan kita lah. Juga mungkin masa tempoh MCO dulu, duduk di rumah tu peluang untuk mereka melahirkan karya yang lebih bermutu. Tapi komposer, lirisis dan penyanyi itu memainkan peran penting. Walaupun kita lihat hanya pertandingan ini untuk komposer, tapi penyanyi ialah perantaraan yang menyampaikan. So sebab itu kita perlu melihat kepada live performance. Sekarang teknologi terkini dalam album tu, awak pun boleh menyanyi sedap, saya pun boleh menyanyi sedap. Baik kata selalu. Contoh. Tapi yang berlaku di atas pentas yang kita lihat itulah yang Sebenar. sebenarnya. Dan kalau kita lihat ada penyanyi-penyanyi terbaik macam Jacqueline berada dalam 16 lagu terbaik. Tapi kita 30% saja untuk penyanyi. Selebihnya daripada struktur pembikinan lagu, lirik dan sebagainya. Itu yang menyebabkan yang kita rasa penyanyi itu sedap nyanyi. Itu bukan cara kita untuk menilai keseluruhannya. Atau Ya. Oh, okey, ada. dari segi penilaian kalau ni, terutama nanti masa final AJL, adakah kesukaran bagi juri untuk menilai lagu ataupun vokal? Sebenarnya macam saya cakap tu, vokal tu akan datang bermula dengan ciptaan lagu, ciptaan lirik. Selepas tu penyanyi itu menyampaikan. Kalau kita lihat, kadang-kadang penyanyi ini dia menyanyi lain daripada album. Dan dia dapat mengupas lagi ke arah yang lebih terbaik menjadikan, misalnya saya ambil contoh Marsha. Kalau kita lihat lagu yang dia tahun lepas tu, dalam album dan luar, cara dia mengupas lagu tu berlainan. Juri melihat kepada kriteria penilaian masih lagi berpaksi kepada 40% ciptaan melodi, struktur pembikinan lagu, perjalanan lagu, kreativiti 40%, 20% untuk lirik. Selebihnya persembahan di atas pentas. Mungkin nanti masa pemakahan untuk AJL dah akan jadi lain, tapi struktur pembikinan itu tetap mendominasikan yang paling banyak. So penyanyi itu akan menyampaikan, of course lah kalau penyanyi flop, dia akan membawa kepada kepincangan kepada pemakan. Mempengaruhi dah tentu. So dengan apa yang dipilih hari ini, adakah Datuk tengok final AJL nanti, vokal tu macam kategori yang paling suka kalau nak pilih dengan final-finalis yang ada. Betul. Yang 6 orang mati perempuan ni. Sebab dia banyak yang sedang menang. Itu kita ada pilihan untuk kategori persembahan terbaik vokal. Jadi tak timbul masalah lah. Itu tak ada kena mengena dengan lagu. Kadang-kadang yang menang macam tahun lepas pun vokal terbaiknya orang lain. Yang menang tu kumpulan SOG. Jadi pemilihan vokal terbaik yang akan berentak nanti, of course lah, kita pun tahu siapa. Tapi kita akan buat pemilihan, tapi kita ada pakar juri yang vokal dan kita akan berbincang tengok. So tak ada masalah. Cumanya direction kita
supaya semua pencipta dapat tempat. Kerana tak boleh kita nak bagi 8 lagu balada dalam satu pertandingan. Color tu takkan ada. Jadi apa kata pencipta lain, seolah-olah saya minat satu ni, saya turunkan pada satu genre. So kita mempelbagaikan, meraihkan kreativiti mereka. Untuk segi dari segi production, adakah dah boleh share AJL tahun ni akan kembali ke stadium ke atau belum lagi tu macam mana? Ya, so 12 Februari ke AJL di Stadium Axiata. Jadi kalau kita tengok pilihan lagu hari ini, saya rasa kita boleh bayangkan betapa besarnya persembahan muzik, warna kepada AJL tahun depan. Ya. Dia saya tanya, wakil tu. Apa dia? Dia seorang yang tanya. Saya akan tengok lah. Okey. Okey, ada lagi. Puas hati tak? Puas hati tak? Dia buat ni. Okey kan? Anak masuk. Ya. Dia? Apa dia? Dia buat? Saya nak masuk. Oh, nanti tahun depan kita panggil. Ya. Okey, jangan ada lagi. Ada lagi satu. Satu. Okay, alright. Thank you.